Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum semua. Hari ini kita kembali lagi dalam rancangan Prosa Mana In-Depth Siri 2 episod 3. Malam ni bertemu lagi dengan saya Noh, dan saya akan berpasangan dengan, bukan berpasangan lah, maknanya kita punya pair moderator saya iaitu Silvika. Hai Silvika. Hai. Malam ni kita ada dua tetamu jejaka yang wow, gitu macam kalau siapa yang belajar kat Aswara ni tahu nama dia orang macam dia ni budak seni lah kan, macam hari ni kita ada dua tetamu. Kita persilakan saudara yang berbaju hitam tu, sila perkenalkan diri anda. Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, nama saya Muhammad Hazim bin Sulaiman. Saya pelajar asasi seni kreatif daripada Aswara. Saya lahir di Johor dan sekarang menempati Kementerian Lepah. Baik. Saudara yang baju putih tu, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Muhammad Ehsanuddin bin Abdul Jadin. Belajar kat Aswara dan tinggal di Sabah. Nice, nampak. Okey, hari ini saya ingin bertanya kepada Ehsan dan Azim, apakah pengalaman dan penglibatan anda dalam rekan seni visual dekat Aswara? Dimulakan dengan Ehsan dulu. Okey. Ya, setakat ni di Aswara saya banyak join production. Saya buat set, saya buat props. Sometimes saya buat rekaan lantai supaya diorang faham lah masa sebelum mau buat tu set di atas stage. Dan saya juga ada pengalaman dengan tim-tim luar gitu. Wow. Okay, penglibatan Ehsan dekat Aswara ke atau banyak kat luar? Macam mana? Saya banyak penglibatan di luar. Oh, di luar. So kerja produksi semua kat luar lah. Jarang dalam Aswara lah. Jarang dalam Aswara sebab kita busy belajar kan. Okay, contoh produksi yang buat kat luar, boleh kongsi? Produksi yang dekat luar, saya pernah join buat filem. Oh, filem. Mati Lau, arahan Samsul Yusof dekat Perak. Time tu saya dengan grup saya, kita orang buat props. Oh, ni terbaru yang filem Mat Kilau ni, arahan Samsul Yusof. Oh, awal dapat job Gila, rezeki lah. Okay, sangat membanggakan juga. Okey, seterusnya Hazim pula, macam mana penglibatan dan pengalaman anda dalam rekaan seni komunikasi dan visual ini? Setakat ni bila masuk Akademi Seni Aswara, kita belajar banyak juga selain daripada melukis dan sebagainya. Kita guna Photoshop, iaitu macam untuk buat design poster, dan untuk betul macam Ehsan, sebab saya satu dengan dia, kita belajar buat set prop untuk pentas, untuk teater. Dan kalau dekat luar pula, pengalaman yang paling tak boleh dilupakan, kita ada, dulu saya belajar dekat sekolah seni. Okay. So time tu saya dah mula serius dalam bidang komunikasi visual. And sejak tu kita macam banyak praktis melukis dan buat kerja-kerja seni lah. Hasil karya yang paling saya bangga, saya dapat hantar
karya saya dijadikan sebagai hadiah untuk Raja Muda Selangor. Ush. 3 tempat. Wow. Kiranya Hazim pernah menghantar karya kepada RMS untuk dijadikan sebagai apa? Time tu atau hadiah atau penyertaan ke macam mana tu? Itu adalah macam kita collaboration untuk sebuah teater batu belah batu bertangkup. Jadi saya wakil pelajar seni halus sekolah seni tingkatan 4. Saya sediakan hadiah untuk beri penghargaan atas kolaborasi. Okay, baik. Kalau dah sampai level-level hantar dekat Raja Muda Selangor ni kan, umur berapa tu yang kira macam aku ni boleh melukis lah katanya kan? Awak tu umur berapa tu katanya? Sebab katanya tadi serius tu waktu masuk sekolah kan? Tu masuk sekolah. Kan tiba-tiba form 1 tu pandai lukis KLCC kan, mesti penglibatan tu macam tersedar pandai lukis umur bila Okay. Untuk start lukis memang sebenarnya daripada kecil ala macam kita lukis ala budak-budak lukis, tapi kita macam selalu praktis lah waktu kecil bila ada masa lapang. So dari situ conteng kat kita dah dinding lah. Kecil-kecil dulu kan suka conteng kat dinding. ini punya takut. Oh ya, Hazim. Ya. Saya mau tanya juga lah, masa kecil-kecil kau suka lukis apa? Kalau waktu kecil-kecil kita, kalau budak-budak lah, selalu lukis kartun ke, animasi ke, contohnya Naruto, Pokemon, macam tu lah. Okay, sekejap. Kan pun pandai melukis kan? Boleh. Okay. Umur berapa juga start reti lah sebab lukis ni susah tau. Bukan senang lah. Dari kecil lah. Sama juga dari kecil. Kecil? Berjiran ke Azim? Dia bukan berjiran, dia sendiri. Persamaan. Baik. So, kecil-kecil tu saya suka main warna. Lap di muka. Faham lah. Nakal bawa cerita Ehsan ni. Dan Ehsan, saya ingin bertanya juga, siapakah tokoh yang menjadi inspirasi kamu dalam mencuburi bidang RKP? Hazim dulu. Okay, saya ada tahu sedikit lah pasal seorang artis lama Malaysia, Syed Ahmad Jamal. Memang macam tak pernah jumpa lah depan-depan. Arwah dah lama tak ada, tapi dia punya stroke pada lukisan dan cara dia membawa nama Malaysia dalam seni visual memang boleh membanggakan Malaysia lah, terutamanya kalau orang tu betul-betul minat dalam seni visual. So dia punya lukisan yang paling membanggakan adalah bertajuk Umpan Tepik. Dia adalah sebuah lukisan yang pertama menggambarkan sesuatu macam lukisan abstrak, semi-abstrak. Okay. Right. Ya, Hazim, saya ingin tanya juga, di mana kita boleh melihat karya beliau? Betul tak? Okey, karya Orang tak kenal. Kalau kan ada waris apa ni? Maksudnya anak-anak beliau mungkin ada menyimpan karya-karya beliau, tapi selalunya dekat Malaysia kita
boleh pergi tengok dekat Balai Seni Lukian Negara. So Oh. dia akan bagi tahu lah dalam website Balai Seni Lukian Negara karya pelukis mana yang akan keluar minggu berikut lah. Macam satu minggu ni kita akan keluarkan karya apa, tunjukkan karya apa. Macam tu. Okay. Baik. Ehsan, bagaimana dengan Ehsan? Bagi saya, yang memberi saya inspirasi adalah abang saya sendiri. Wow, abang sendiri. Itulah. Terus kan? Kenapa? Sebab dia telah lama mengajar saya dari kecil lagi dan selalu beri semangat untuk teruskan saya punya minat dalam lukisan. Dia asah bakat saya, dia bawa saya pergi sana sini, timba pengalaman, jumpa dengan orang-orang hebat macam Jai Hassan, Pakar Sulaiman, ada dari Indonesia Rujiman, ada daripada Thailand. So dia banyak juga bawa saya pergi ikut dia inilah kerja untuk membuat seni. So bagi saya dialah yang beri saya inspirasi teruskan jalan saya ni. Oke, saya mau tanya juga, boleh bagi tahu apa karya abang kau yang pernah dia buat? Dia pernah buat ukiran dekat papan. Setiap keping-keping tu dia lukis satu-satu scene orang menari. Uyo. Oh. Tarian itu tarian Bangunatip tradisional Murut dari Ya. So dia ikut pertandingan BMS bakat muda sezaman di Istana Budaya di Balai Seni Negara dan dia mendapat tempat kelima kan tak silap. So dia menang jugalah kiranya. Capaian yang baik. Susah Betul oh. itulah. Berapa hari punya projek agak oh. Susah juga tuh. Ada juga dia buat arca beruang dengan kijang dekat bangunan apa entah Wisma ke Perkeso tak silap. So itu orang kata tu memang idol Ehsan sendirilah. Abang, maknanya abang tu banyak memberi galakan, sokongan untuk Ehsan pun minat juga. Betul. Jadi Baik. karya abang kau di mana kita boleh tengok? Seandainya dia mau pamerkan. Boleh pergi studio kami di Shah Alam dan boleh juga pergi Balai Seni. Itu je lah. Nama dia ada? Ada, nama bangsa Hafizuddin bin Abdul Jadin. Kalau mau tengok karya-karya kami semua, boleh follow IG Nafasyadu. Oh, oke. So nampaklah karya-karya kami semua di situ. Kami buat mural, kami buat arca, kami buat orang punya signboard, kedai, macam-macam. Semua jenis kami buat. Okay, untuk segmen kedua kita dah selesai. Kita teruskan kepada segmen ketiga di mana kita nak ini kita nak sentuh sikit tentang apa ni, lukisan dengan emosi. Macam mana saudara Hazim boleh mengaitkan dengan statement yang saya bagi tadi? Boleh kongsi lukisan dan emosi. Kenapa? Oh, okey. Lukisan ni orang kata sesuatu yang indah. Kenapa? Adakah emosi tu buruk? Okay, cuba saya keliru. Okay. Sebenarnya dia tak perlu keliru lah. Kita melukis ni kita macam meluahkan sesuatu lah. Okay, Jadi betul. dia dalam sesuatu pandangan semua orang lah. Dia masing-masing punya perspektif. Jadi kalau itu kan lukisan dan emosi.
kita macam manusia ni emosi dia berubah-ubah, so kita kena pandai kawal lah. Jadi setiap lukisan tu pun kita kena berhati-hati juga, macam maksudnya tak memberi sangkaan buruk pada masyarakat ataupun, tapi kalau kita tengok sekarang ni pun banyak sebenarnya lukisan yang boleh nampak dia punya emosi tu, macam pengkritik seni visual pun dia akan memang mengkritik sesuatu lukisan tu, dan ada yang untuk apa orang panggil tu, macam nak naikkan lukisan tu punya nama lah. Okay. Sebelum tu saya tanya, sebab saya ada dapat kata, saya ada dengar-dengar lah. Okay. Lukisan dia kata ada kaitan dengan masalah emosi. Manusia ada masalah yang tak boleh kita nak selesaikan, tapi kita tetap cari cara. Macam mana? Saya ada dengar lah kata-kata tu kan. Mungkin boleh terangkan lagi dengan lebih jelas. Okay, mungkin dari pandangan individu, kita meluahkan perasaan kita pada lukisan. Jadi macam dalam dunia sekarang ni, kalau contoh kita rasa sorang ke, rasa macam down ke, kalau kita tahu nak buat apa, macam kita ada masa terbuang atau kosong, kadang-kadang boleh mengganggu jugalah, mengganggu emosi. Jadi kebanyakan pelukis lah, ataupun kenalan kawan yang macam dalam bidang seni pun, dia memang banyak meluahkan benda pada sesuatu. Sebenarnya macam lukisan, menari, berlakon, tak kisah asalkan dia seni. Jadi itulah dia. Alright. Okay, Ehsan sekarang belajar dekat Suara dan Astasi lah sekarang, dah habis semua kan. Okay, boleh cerita tak mengenai pembelajaran RKV dekat Aswara? Apa yang orang luar tidak dapat, tapi kita sebagai pelajar Aswara dapat, Asasi dapat, pelajar Asasi Aswara dapat, adalah kami dapat belajar macam mana membuat set teater. Teater. Kami dapat belajar macam mana membuat skrip punya, filem punya storyboard. Storyboard. Okay. So benda-benda ni adalah baru bagi saya, sebab di luar saya tak pernah pun tahu pasal teater semua. Bila saya masuk Asasi Aswara, saya dapat tahu apa tu teater dan diajar macam mana mau buat pelan lantai, macam mana mau jaga blok. Azim ada mau share? Kalau saya sebenarnya banyak, tapi kalau tentu nak kita tak perlu detail sangat lah. Kalau boleh nampak, obviously sekali dapat belajar adalah boleh bergaul dengan bukan saja dalam bidang RKV, rekaan komunikasi visual, tapi belajar RKV pun boleh ada dalam mana-mana bidang dalam Asasi. Maksudnya kita bergaul dengan pelajar-pelajar selain melukis lah, macam tu. Tari, teater, semua belajar juga. Kira macam kumpulan lah kan. Contoh dalam tari pun kita maksudnya kita design dia orang punya maksudnya tolong dia orang punya Kalau ni best bagi saya lah. Okay. Kalau Hazim melukis kan, Hazim prefer lukis apa, dan adakah lukisan yang Hazim lukis tu memberi semangat atau ingin menyampaikan sesuatu ke, macam mana? Type you punya lukisan lah, kita nak tahu macam mana you ni more to arah macam mana. Okay, dulu lukisan ni macam sebagai cita-cita kan, masa buat kecil. Cikgu tanya nak jadi apa.
sebab kita dah mula train daripada macam benda tu sebagai hobi, kita luangkan waktu dengan melukis. Jadi makin lama barulah kita nampak benda tu macam sebagai satu impian lah, macam maksudnya ada satu point yang kita nak pergi ke arah tu betul-betul. Macam tu. Jadi lukisan ni memang dah bawa saya ke satu arah untuk macam naikkan semangat dalam jalankan kehidupan harian macam tu. Oh, dikira lukisan ini menaikkan semangat Hazim lah. Okay. So suka lukis apa? Laut ke, muka orang ke, alien ke, macam mana? Untuk yang macam kata tadi, untuk meneruskan hidup ke, semangat ke kan? Lukisan apa yang memberi semangat? Takkan lukis padang golf dah jadi semangat tiba-tiba? Cuba. Okay, so lukisan yang macam bagi semangat, lukisan yang bagi semangat untuk saya adalah kalau lukis lukisan realistik lah. Tak kisahlah dari segi portrait ke ataupun pemandangan ke, tapi bila dah siap lukisan realistik ni, kita rasa macam kadang-kadang tu puas. So benda tu bagi semangat untuk kita teruskan dulu. Baik, faham. Realistik, saya catat realistik. Oh ya, no. Ya saya. Saya mau tanya kau, bagi kau lukisan yang macam menenangkan diri apa? Oh, bagi Noh ke nature, pandangan laut, realistik juga macam Hazim cakap tadi. Sebab daripada pemandangan yang kita nampak tu, dan kan Hazim kata puas kan, dan daripada kepuasan itulah kita kena menghargai sesuatu pemandangan sebelum kita hilang. Macam mana Ehsan nak menyelah sebagai seorang artis kan? Sebab kat luar ni dah ramai dah pelukis yang berjaya, yang dah capai jadi pelukis. So macam mana San nak mendapat tempat dalam karier seni San? Okey. Bagi saya mau menyerahkan diri adalah kita kena aktif. Aktif. Join event atau show atau mana-mana pertandingan supaya nanti bila kita hantar karya kita, orang akan kenal dan orang akan tahu genre kita. Yelah, betul. Betul. So di sini sentiasa melibatkan diri lah. Sentiasa melibatkan diri. Okay. Mau jadi yang terbaik tu, mau jadi yang memang terkenal tu, bagi saya jauh lagi lah. Sebab di Malaysia ni banyak yang hebat-hebat. Saya pun masih lagi perlu belajar lebih lagi. Lebih banyak. Ya, Betul. Perjalanan anda tu masih boleh dipertingkatkan lagi. San, boleh tak kita share sikit, adakah modal menjadi penghalang untuk, sebab kau Ehsan ni selalu buat kerja luar, terlibat dengan produksi itu, ini semua. Adakah modal menjadi penghalang untuk Ehsan bergerak kembang dengan lebih giat? Modal dari segi macam mana? Wang ke apa? Ya saya, wang ke, transport ke. Macam mana? Memang susah. Seni ni bukan seni lukisannya lah, semua lah. Ya. Memang susah, tapi bila kita minat tu, bila kita semangat, bila kita ikhlas buat sesuatu tu, kita akan rasa puas. Alright. So, kena usaha lah kan? So bagi saya modal tu bukan penghalang untuk saya tamatkan saya punya career lah.
Mungkin Ehsan boleh letakkan modal itu bukan sebagai penghalang, mungkin itu adalah sebagai cabaran untuk Ehsan berani ambil. Yes. Ya. Kita Kena kena tukar mindset tu. InsyaAllah Ehsan boleh jadi orang yang hebat. Tengok gaya ada ni. Muka-muka MK ni. kita kena korbankan sesuatu kalau kita maukan sesuatu. Oh, apa tadi? Korbankan sesuatu. Untuk maukan kita punya cita-cita Ya, lah untuk betul. capai. Baik. Kalau ada lembu kat kampung, jual lembu, datang KL. Alhamdulillah. Alright, next. Soalan seterusnya daripada follower. Ini dia bagi dekat Hazim lah. Ada lagi Hazim soalan? Ya, mana dah hilang? Sekejap weh, aku cek soalan. Hilang weh. Alright. Ini daripada Nana Marcona. Wow. Dia tanya, bakat datang dari siapa? Adakah makcik ke, ayah ke apa ke, mungkin? Okay, so bakat ni terdidik dan kita belajar daripada parents, mak ayah. Sebab mak ayah cikgu, Oh. dua-dua memang ada dalam bidang seni. Jadi kita selalu buat kerja seni bersama lah. Okay, daripada situ lah. Hazim. Ya. So kiranya parent Hazim mengajar lukisan lah kat sekolah. Betul? Wow. Wow, okay, Patutlah. menarik. Ni genetik kuat lah ni. Patutlah Hazim melukis. Tu lah. Katanya ada ni, team arts. Mungkin mungkin boleh cerita sikit lah tentang team arts dan apa korang punya vision dalam group tu. Okay. Nama kami punya group art ni adalah Nafas Syadu. Abang saya sebagai lead. Oh. Dia ketua dalam group tu. Ehsan apa? Penolong? Saya pertama kali masuk dalam bukan masuklah, dia kenal dengan grup tu bila saya tinggal dengan abang saya. So bila tinggal dengan abang saya banyak bawa saya pergi private party, pergi show, pergi tolong dia buat arca semua. So pengalaman. Dan Nafas Syadu ni dia banyak buat semua kerja, dari mural, dari arca, water park, taman tema, untuk kedai punya Baik. hias mall, so macam-macam. Kami punya goal adalah mau jadi grup yang banyak job lah. Tak putus-putus masuk job kiranya. Betul. Baik. Itu adalah goal yang sangat play safe kiranya ada job je. Selamatlah. So siapa yang nak tengok grup ni boleh follow IG dia Nafas Syadu. Oh boleh. Oh so korang ni aktif KL mana-mana pun. Betul. Sekarang ni pun ada job di tapi saya tak dapat join lah sebab sekarang ada masalah. Ya. So orang job water park. Siapa yang jalankan job tu kalau Ehsan dah kat sini? Macam mana? Adalah grup-grup ramai tu. Berapa ahli dalam kumpulan?
Dalam kumpulan hampir 20 orang. Oh, ramai. Hampir 20 orang. So sekarang ni ada waterpark punya job, ada filem punya job. Oh, tahniah. Menarik. Oh, jadi Ehsan, di mana aja tempat boleh panggil tim Ehsan lah? Di mana-mana aja. Oh. Alright. Kalau Khidmat kami boleh. apakah impian Anda dalam menceburi bidang lukisan RKV ini lah? Okay. Impian yang paling utama memang nak aktif lah dalam lukis. Tapi dia tak semestinya melukis sahajalah, maksudnya asalkan dia ada dalam bidang seni, jadi saya memang akan rasa macam nak teruskan. Maksudnya kalau contoh buat mural ke, memang mural macam saya tak pernah buat lagi, tak pernah try pun lagi, tapi memang nak saja. So setakat ni kita memang, tapi setakat ni kalau sambil belajar ni memang kita fokus pada melukis lah banyak. Oh, okay. Okay. Saya ingin bertanya selain daripada ini untuk soalan saya kepada Hazim dan Ehsan. Selain daripada melukis, apakah bakat yang Anda bakat yang lain Ya. melukis ni. Dengar cerita Hazim ni pandai menyanyi dan teater. menarik? Ehsan ni pandai rap dengan apa tu? Berpuisi lah. Macam mana San? Weh, tak lah. Oh, tak. Menyanyi juga. Alright. Kita nak kalau boleh lah belanja lah sikit lah Nuazrin ke apa ke kan. Oh. Kita mula dengan Hazim lah dulu. Sikit. Okay. Kan? Okay. Nuazrin lah sebab dah mention dia kan. Okay. Nuazrin perpisahan ini. Ku mengerti hari demi hari, bukan kerana kau membenci. Wah, merdunya. Dia punya nyanyian aku rasa mesti dengan lukisan dia macam gini. Guys, Azim. Sambil lukis Terima kasih. Okay. Kita nak dengar Ehsan pula macam mana. Mungkin dia boleh buat backflip ke kat sekarang ni. Belanja lah sikit San. Azim dah belanja tadi. Nak nyanyi lagu apa? Lagu apa Zim? Lagu Judika. Betul. Judika sikit. Judika. Okay, lagu Judika bukan dia tapi aku. Okay. Ku harus pergi meninggalkan kamu yang telah hancurkan aku. Sakit. Oh sakitnya. Diorang ni nyanyi pun sedap kan, silakan. Lepas ni diorang boleh gabung lah. Gabung lukisan dengan nyanyian. Kan? Kan. Nanti orang keluar konsert semua menangis tu. Lukisan dengan nyanyian. Hazim dan Ehsan. Amin. Kau jangan main-main Judika. Itu lah.
Ehsan, apakah itu art block dan apakah pengalaman Anda berkaitan dengan art block? Oh, okey. Apa itu art block? Art block adalah satu situasi bila kita tiba-tiba hilang idea. Kalau Okay. dia macam ada something yang block kita lah daripada menjana idea. Oh, Bila kita mau buat kerja tu kan tiba-tiba alamak, idea hilang. So kita jadi takut, kita jadi insecurity. So jadi orang cakap hilang semangat lah sebab memang hilang idea tu. So pengalaman saya dalam art block ni bila mau buat set. Okay. buat set. Buat set. Time tu saya first time. So saya macam alamak macam mana ni Saya cakap uish. Alamak saya cakap. Memang time tu gelabah gila. Loss habis lah. Loss. So saya jadi insecure sebab ada orang sudah buat. Saya takut time tu. Saya stres. So cara saya atasi dia adalah saya ambil masa cuti dalam seminggu. Oh, ambil masa Minggu. cuti. So kiranya ada gap lah untuk rehatkan otak tu. Sebab memang time tu insecure sangat, takut sangat. Jadi dengan mengambil masa untuk cuti lah. Saya jalan-jalan, saya pergi cari benda happy lah yang buatkan saya happy. Saya main sana sini, saya makan, saya lepak. So bila saya buat begitu, tiba-tiba idea datang sebab kita rasa selesa, kita rasa aman, kita rasa happy kan dengan pemandangan kiri kanan kita macam-macam jenis. So dari situ aku patut buat begini, So semangat tu datang balik, saya cepat-cepat balik, terus saya buat. Oh, nice. Hebat. Okay. Related dengan Ehsan punya soalan tadi, saya nak tanya Hazim. Ya. Adakah Hazim melukis mengikut mood ataupun macam mana? Takkan adakah waktu gembira je melukis, waktu sedih tak lukis? Waktu ni macam mana? Okay. Kalau ikut saya, dari pandangan saya, lukis memang ikut mood lah. Tapi memang satu tahap yang memang tak boleh terucap. Macam dia nak luahkan, dia tak semestinya gembira melukis. Kadang-kadang sedih pun melukis juga. So rasa bosan pun melukis. Azim boleh melukis dalam pelbagai emosi dan perasaan lah. Sebab macam Ehsan, dia cuti seminggu. Dia sebenarnya boleh juga lukis ikut emosi. Yelah, mungkin lebih mendatangkan banyak idea lah kan. Okay. Saya salah, maaf. Soalan yang terakhir untuk Ehsan dan Hazim. Soalan dia berbunyi begini. Apakah karya yang paling bermakna yang pernah Anda hasilkan dalam kehidupan Anda? Boleh ceritakan yang paling bermakna? Nak mula Hazim dulu. Okay. So, karya yang paling makna lah setakat ni sebab sekarang kita dalam musim COVID-19 ni, saya ada hantar karya untuk majalah Asasi. Jadi karya ni dia paling bermakna sebab dah sepanjang hidup saya tak pernah berada dalam situasi macam ni. Inilah paling lama saya berada dekat rumah
2-3 bulan macam tu, rasa macam mula macam puas duduk kat rumah kan. Tapi lama-lama rasa macam Kena pindah. Seronok. rasa sebenarnya kurang sesuatu lah. Ada kurang sosial dengan orang. Kita macam nampak kamera tu kamera je. So, rasa macam tak cukup, tak puas untuk bercakap sebenarnya. So Betul. saya nak tunjukkan karya tu Wah. Wow. Nampak? Wow. Oh, jadi karya tu menceritakan apa? Okay, so ni dia ada lelaki. Dia pakai topeng sebenarnya. Okay, dia pakai topeng. Nampak. Ada virus lah kat tepi dia tu. So karya ni cerita pasal kita guna konsep dia pop art sebenarnya sebab dia tak betul-betul realistik. Media gunakan akrilik, jadi karya ni cerita pasal social media sebenarnya. Sebab tu ada manusia dekat situ. Manusia tu pegang telefon. Nak cakapnya pada musim COVID-19 ni, bukan sahaja COVID-19 tu adalah virus, tapi social media. Wah. Kita Sekali lagi tunjuk lukisan tu, sekali lagi. Tak puas lah. Okay, So dia pegang telefon. So ini adalah kesan karya Hazim, kesan apa orang kata kesan COVID ni. Inilah COVID-19. yang dapat terhasil ni. Ya betul. Uish. Cantik kan lukisan dia, no? Cantik. Tak adalah, terima kasih. So setakat ni itulah karya yang paling bermakna mungkin sebab dia ikut situasi sekarang. Ya. Ya, Betul. betul. Itu saja. Kenapa dengan media sosial? Boleh ceritakan Okey. sikit? Okay, jap biar aku tanya. Apa? Hazim. Okay. Lukisan tu awak cakap media sosial tu pun sebagai virus juga kan? Kenapa? Okay. Virus pada media sosial ni sebab musim COVID ni kita memang banyak meluangkan waktu dekat rumah. So orang kerap menggunakan telefon ataupun media sosial lah. Platform media sosial sebagai satu tempat komunikasi antara satu sama lain. Jadi benda tu berbahaya macam virus sebab pertama virus adalah bila kita sebarkan berita palsu, kita Yalah gunakan. Kita kita macam bila ada orang yang kita buka aib orang dalam media sosial, itulah benda satunya. Alright. Ui, deep ni budak ni. Kalau itu pandangan Hazim yang saya rasa perlu kita sedar bahawa bukan sekadar COVID-19 ini saja virus. Kita ataupun benda yang sekeliling kita ni juga pun kita kena hati-hatilah. Rasa bermakna bagi saya. Tapi yang latest sekarang ni saya buat pasal nama art dia ni vector art, nama jenis ini. Susah lah sebab saya lukis dalam digital. Menggunakan teknologi lah Ehsan punya karya. So itu first time saya buat dan tak sangka lecturer terima dan suka dan kawan-kawan pun suka. So sangat berharga lah, sangat Berharga. Ni lukisan ni yang kita boleh tengok yang skrin tengah ni. Lawa lah. Dah tak sedar kita dah nak kat ujung dah. Masa pun dah mencemburui kita.
Mungkin kita ada last word daripada Hazim dan Ehsan. Kita mula dengan Hazim dulu. Last word kepada followers anda dan pendengar yang tengok malam ni. Okay, so seni ni dia sangat luas. Jadi terutamanya bila ada yang baru mula nak berjinak-jinak dalam dunia seni. Tapi dari pandangan saya, bidang RKV, rekaan komunikasi visual, maafkan saya, dia sebenarnya banyak lagi yang boleh explore. Kalau contoh kita baru lagi belajar ataupun tak ke, itu tertakluk pada usaha dan kerajinan seseorang tu. Dan pada sesiapa yang nak tahu lebih lanjut tentang saya, Ehsan dan asasi seni kreatif di Diaspora, bolehlah korang tengok-tengok, jenguk-jenguk IG Prosamania dan IG Asasi Seni Kreatif. Itu saja. Kepada kawan-kawan di luar sana yang ada bakat, tidak kisahlah melukis ke apa, jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk teruskan asah bakat kita, maju ke depan untuk capai cita-cita kita sendiri. Dan siapa yang mau tahu lagi lebih lanjut pasal saya dengan Azim ni, jenguk-jenguklah Prosamania dan Asasi Seni Kreatif. Mana tahu kamu berminat, kamu juga mempunyai cita rasa yang sama, so kamu boleh join, akan datang. Jadi, kita jumpa di episode yang seterusnya. Bye! Bye.